Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. So, kita terus kepada chart. Hari ini 16 hari bulan 2, hari Selasa, hari kedua dagangan dalam minggu ni. So kalau kita nak recap balik pergerakan pada analisa lepas, yang mana kita hanya fokus dua sahaja instrumen indeks utama dunia, iaitu Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay. So untuk pergerakan ataupun perjalanan pada minggu lepas, kalau kita tengok yang mana kita target, kita nak buy di kawasan ini sebab zone ini masih lagi fresh. Okay, di sini kita target ini adalah zona paling bawah lah, sebab dia sampai pada hari Jumaat hari tu. Analisa ini dibuat kalau tak silap saya pada hari Khamis, yang mana kita target nak buy. Okay. Dan kita tengok candle H1 sebatang pop jatuh. Sesiapa yang ada pending order pada waktu ini, the price masuk dalam cucuk, kemudian dia naik balik sekitar 10 pip ke 15 pip sebelum price terjun terus ke bawah, dan candle close dalam keadaan dia berada di luar zone support yang kita dah marking di sini. Sepatutnya apa yang dia perlu buat adalah dia cucuk, pop dia naik atas. At least kita target untuk dia nak retrace balik at least sampai zone ini. Dia sampai sebenarnya di time frame yang lebih kecil, tapi market bergerak dalam keadaan laju, pop, dan dia break di luar zone. Dan kemudian the next candle, apa yang dia buat, dia bermain-main di sini dan dia membentuk satu lagi structure downtrend di sini. Nampak di sini dia membentuk sampailah sekarang kita nampak apa yang berlaku. Price berada dalam keadaan downtrend di sini. Sekarang dia sedang membuat base. Okay. Jadi apa yang kita perlu ataupun yang kita boleh tengok pada hari ini. Okay. Right. So di sini di sini apa yang berlaku, the break zone ini. The break zone ini. Ini adalah support yang mana dia telah break pop ini. Nampak yang ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dia hanya meninggalkan shadow dan dia close di dalam zone. Tapi shadow di bawah dia bermain ada di bawah sini. Tetapi the next candle H1 yang dia buat adalah dia membuat satu breakout pop jatuh ke bawah. Kemudian price naik balik ke dalam zone, kemudian turun ke bawah. Okey, zone ini dah clear. Cumanya apa yang sedang kita tunggu untuk hari ini adalah di zone ini. Okey. Kita tunggu ini. Dia possible dia akan resistance ataupun sell zone. Baik, possible yang price akan break zone ini. Kemudian kita tunggu price clearly breakout. Kemudian kita tunggu untuk dia ambil kita punya pending order di kawasan ini. Baik. Okay. So get ready. Kalau candle H1 the next, contoh candle pukul 2 nanti dia akan close break di luar zone. And then pukul 3 pun dia break turun lagi ke bawah. Get ready untuk nak letak pending order di dalam zone ini. Pastikan kalau korang nak layer, pecahkan layer korang tu ikut korang punya equity. Pecahkan pada lot yang lebih kecil. Kemudian pastikan ada stop loss di mana target korang nak letak stop loss, ataupun di mana target yang korang perlu cut loss. Okay, get ready untuk keep on monitor. Once dah ada entry, korang boleh
kena selalu monitor untuk tengok ke mana arah tuju market, adakah ia bersesuaian dengan kita punya arah tuju, kita punya plan ataupun ia sebaliknya. Okay, so kalau kita nampak sekarang clearly price nak buat kejatuhan. Cumanya jika di sini breakout, so dia akan tunggu lagi satu zone, dia akan cari zone di atas sini sebelum dia membuat kejatuhan. Itu Nasdaq. And then kita nak tengok pula di US 30. Di US 30 kalau kita tengok, kita target nak buy. Okay, kita target nak buy di sini. Kita ambil zone yang paling rendah, kita ambil shadow di sini. Shadow di sini dan price turun, dia tak sampai pun shadow, tetapi dia ambil base di sini. Di sini pun tak sampai. Dia ambil sekitar di sini, dia terhenti di sini, kemudian price pop naik ke atas. So tak apa, biarkan itu berlaku. Sebab kita nampak yang pergerakan untuk Dow Jones, dia nampak dia nak bergerak seiring dengan Nasdaq. Sebab dia dah membuat satu structure downtrend di sini. Kalau kita tengok resistance. Alright, so kalau kita tengok dia punya structure pun nampak clear, yang mana apa structure yang dia buat di sini kita nampak clear. Bermula pada sini pop, and then naik ke atas, and then the next candle, the next movement. Dan sekarang kita tunggu the next movement di sini. Kita target untuk dia nak cari kita punya resistance di sini. Alright, so di sini. Okay, di sini resistance zone dan pop, dia ambil kita punya order dan kita target dia nak turun at least sampai sini. Sebab sini dia ada satu base, dia ada satu zone yang masih clear, dia perlu datang semula selepas dia breakout di sini. Di sini mungkin menjadi zone terakhir sebelum dia nak membuat retracement, sama ada nak pertukaran trend ataupun retracement. Kemungkinan di sini akan berlaku. Cumanya korang get ready untuk nak entry di kawasan ini pada paras harga 48429. So pada paras harga ni korang dah boleh start entry sikit-sikit, kecil-kecil sampailah di dalam zone. Kena keep on monitor jika H1 ataupun H4 membuat solid breakout. So get ready untuk nak jadikan zone ini daripada sell ke buy zone. Cumanya kita follow on technical view. Apa yang kita nampak pergerakan harga itu akan terhenti di sini. So tunggulah, mungkin petang ataupun malam dia akan sampai. Okay, so kalau di sini dia break, di sini last zone. Kalau di sini pun break, makna kata kemungkinan besar pertukaran trend akan berlaku daripada downtrend ke uptrend. Okay, saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.